Pendidikan merupakan elemen asas dalam pembangunan sesebuah negara dan berperanan penting dalam meningkatkan mobiliti sosial individu serta masyarakat. Di Malaysia, dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang saksama, berkualiti dan relevan dengan keperluan semasa. Antaranya termasuklah dasar pendidikan kebangsaan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan pelbagai inisiatif lain seperti beasiswa, bantuan pendidikan serta program TVET yaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Namun, sejauh manakah dasar pendidikan yang sedia ada mampu memberi impak terhadap mobiliti sosial dalam perkembangan pendidikan? Pertama sekali, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Akta Pendidikan 1996 yang menetapkan bahawa pendidikan rendah dan menengah di sekolah kerajaan serta sekolah bantuan kerajaan adalah percuma. Ini bermakna setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang ekonomi mereka. Selain itu, pendidikan rendah juga diwajibkan bagi semua kanak-kanak di Malaysia. Ini bertujuan untuk memastikan mereka memperoleh asas pendidikan yang kukuh yang menjadi kunci kepada perkembangan intelektual dan sosial mereka. Dengan adanya dasar ini, kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah tidak lagi menghadapi halangan kewangan untuk mendapatkan pendidikan, sekaligus membuka ruang kepada mobiliti sosial yang lebih baik. Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 yang diperkenalkan untuk memperkukuh sistem pendidikan negara dengan memberi penekanan kepada akses equity dan kualiti pendidikan. PPPM memastikan bahawa semua murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mempunyai peluang yang sama untuk berjaya dalam sistem pendidikan. Antara inisiatif utama yang diperkenalkan dalam PPPM ialah Program Transformasi Sekolah 2025 dan juga Program Sekolah Amanah serta Pendidikan Inklusif. Akses pendidikan yang lebih meluas membawa kesan positif yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Salah satu kesan utamanya ialah peningkatan kadar penyertaan pelajar di mana lebih ramai kanak-kanak dan remaja berpeluang untuk mendapatkan pendidikan formal. Ini bukan sahaja mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan pelajar, tetapi juga memastikan mereka memperoleh ilmu dan kemahiran asas yang diperlukan untuk masa depan. Berikut juga menunjukkan satu berita yang menunjukkan bahawa kadar keciciran murid semakin berkurang di Malaysia. Selain itu, akses pendidikan yang lebih baik turut meningkatkan kualiti hidup golongan kurang berkemampuan. Pelajar daripada keluarga miskin kini mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan seterusnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ini membolehkan mereka keluar daripada kitaran kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup keluarga mereka. Dengan kata lain, pendidikan berperanan sebagai pemangkin mobiliti sosial memberikan harapan serta peluang yang lebih cerah kepada generasi akan datang. Seperti yang dinyatakan pada jurnal tersebut, pendidikan amat penting untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat di pinggir bandar. Pendidikan TVET memberi impak besar dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja negara serta menyumbang kepada mobiliti sosial pelajar. Melalui dasar pendidikan TVET nasional, sistem TVET diperkukuhkan sebagai laluan utama pendidikan yang setanding dengan akademik, menjadikannya pilihan yang lebih berdaya saing dan relevan dengan keperluan industri. Ini membolehkan pelajar memperoleh kemahiran teknikal yang lebih spesifik serta meningkatkan keboleh pasaran mereka dalam sektor pekerjaan. Selain itu ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang membantu untuk memastikan TVET diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan negara melalui peningkatan infrastruktur, kurikulum dan tenaga pengajar yang lebih berkualiti. Dengan sasaran meningkatkan penyertaan pelajar dalam TVET, dasar ini membantu mengurangkan kadar pengangguran terutama dalam kalangan lepasan sekolah yang tidak cenderung kepada laluan akademik. Selain itu, laluan fleksibel yang diperkenalkan membolehkan pelajar beralih dari akademik ke TVET, memberikan mereka lebih banyak peluang untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran kerja. Secara keseluruhannya, pendidikan TVET bukan sahaja membuka ruang pekerjaan yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan taraf hidup pelajar, terutama mereka dari golongan kurang berkemampuan dengan membekalkan mereka kemahiran yang boleh digunakan dalam dunia pekerjaan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET memberikan pelbagai manfaat kepada pelajar serta pasaran pekerjaan. Yang pertama ialah laluan kerjaya alternatif selain akademik TVET membuka peluang kepada pelajar yang kurang berminat dalam bidang akademik untuk membina kerjaya berdasarkan kemahiran. Bidang seperti otomotif, elektrik, dan teknologi digital menawarkan kerjaya yang stabil dan berdaya saing dalam pasaran pekerjaan.
TVET juga meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET yang menyediakan latihan yang berasaskan industri memastikan graduan lebih bersedia untuk bekerja. Ini membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang lebih tinggi nilainya karena industri sentiasa memerlukan tenaga kerja mahir. Secara keseluruhannya, TVET bukan sahaja membantu mengurangkan kadar pengangguran, tetapi juga membina tenaga kerja mahir yang diperlukan dalam ekonomi negara. Mengurangkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar. Salah satu cabaran utama dalam sistem pendidikan negara adalah jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Untuk menangani isu ini, kerajaan telah melaksanakan dasar pendidikan digital yang bertujuan untuk menyediakan pembelajaran dalam talian yang lebih inklusif bagi pelajar luar bandar. Dasar ini juga menggalakkan penggunaan teknologi dan literasi digital dalam pendidikan melalui platform seperti D5 yaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia, serta sumber pembelajaran terbuka seperti MOOC dan Open Learning. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) juga turut menekankan kepentingan akses pendidikan berkualiti kepada semua murid tanpa mengira lokasi dan latar belakang sosioekonomi. Inisiatif ini memastikan kesaksamaan peluang pendidikan dengan memperkenalkan program seperti pembelajaran digital dan transformasi sekolah luar bandar (TSLB) bagi meningkatkan kemudahan serta kualiti pendidikan di kawasan pedalaman. Melalui pelaksanaan dasar ini, jurang pendidikan dapat dikurangkan dengan memberi peluang yang lebih adil kepada semua pelajar, sekaligus memastikan setiap individu mendapat akses pendidikan yang setara tanpa sebarang halangan geografi atau ekonomi. Pengurangan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar membawa banyak manfaat kepada pelajar, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi dan berbagai inisiatif, pendidikan akses kepada pembelajaran yang berkualiti kini lebih meluas. Berikut adalah 2 kesan utama yang dapat diperhatikan. Salah satu kesan utama ialah peningkatan prestasi akademik pelajar luar bandar. Hal ini berlaku karena yang pertama ialah kualiti pengajaran meningkat. Guru di kawasan luar bandar kini mendapat latihan guru berterusan yaitu CPD yang memberi pendedahan kepada teknik pengajaran terkini. Mereka juga dapat memanfaatkan teknologi pendidikan seperti pembelajaran digital dan kaedah blended learning yaitu gabungan pengajaran secara fisikal dan dalam talian yang menjadikan PDP lebih menarik dan berkesan. Guru juga lebih cekap dalam mengendalikan PDP digital dengan latihan yang mencukupi. Guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. Contohnya menggunakan video interaktif, simulasi digital, dan platform e-pembelajaran. Ini membantu untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik, seterusnya meningkatkan prestasi akademik mereka. Seterusnya, jurang pendidikan semakin berkurang apabila pelajar luar bandar mendapat akses kepada pendidikan yang lebih baik. Ini karena kurikulum yang lebih seragam. Dahulu, pelajar di luar bandar sering ketinggalan karena kekurangan bahan pembelajaran yang berkualiti. Namun, kini mereka boleh mengakses kandungan digital dan model pembelajaran yang sama seperti pelajar di bandar. Ini memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang setara. Dan juga pelbagai inisiatif pendidikan yang diperkenalkan seperti program Sekolah Amanah, Sekolah Digital, dan Pembelajaran Jarak Jauh (PDPR) telah membantu memastikan pelajar di luar bandar tidak ketinggalan. Dengan adanya kemudahan teknologi seperti komputer riba, tablet, dan akses internet yang lebih baik, mereka boleh mengikuti pembelajaran secara dalam talian serta mengakses pelbagai sumber pendidikan dari seluruh dunia. Baik, seterusnya langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mahukan pendigitalan pendidikan diberi perhatian lebih dalam Belanjawan 2024. 13 Oktober ini dianggap sebagai satu langkah ke depan yang wajar disokong ramai pihak. Bagaimanapun, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Makdum berpandangan keterangkuman pendigitalan pendidikan ini perlu mengambil kira kemudahan asas teknologi, infrastruktur dan program latihan kemahiran kepada guru-guru di sekolah. Yang berhormat Menteri Pendidikan ada menyatakan bahawa tumpuannya ialah untuk memastikan kefasihan, dia kata. Kefasihan ni saya kira kecekapan lah penggunaan digital di kalangan guru, pelajar dan juga pentadbir. Jadi dalam hal ini sudah tentulah tumpuannya kepada infrastruktur. Maknanya makmal komputer, alat-alat pengkomputeran dan juga latihan kepada guru-guru sangat penting untuk melaksanakan dasar ini. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang
lokaliti. Sebagaimana kita tahu, negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar, dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Tambahnya lagi, penting untuk kerajaan mengambil kira aspek lain yang terkait dengan aspirasi pendigitalan dan melaksanakannya mengikut fasa demi fasa. Sementara itu, beliau berkata dalam usaha kerajaan ingin mendigitalkan pembelajaran, isu jurang terhadap akses pendidikan antara sekolah di bandar dan luar bandar serta isu capaian internet perlu diberi penekanan seiring dengan aspirasi lain. Ia bagi memastikan tidak berlaku segmentasi digital antara pelajar bandar dan luar bandar ketika proses pendigitalan dilaksanakan. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang lokaliti. Sebagaimana kita tahu, negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar, dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Awani Pagi pada Rabu yang membincangkan berkenaan pembangunan sektor pendidikan yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2024. Secara keseluruhan, dasar pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam membangunkan model insan yang berkualiti, meningkatkan mobiliti sosial serta memenuhi keperluan ekonomi negara. Pelaksanaan dasar seperti Akta Pendidikan 1996, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan Pendidikan TVET telah membantu memperluaskan akses pendidikan, mengurangkan kadar keciciran serta melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Namun, cabaran seperti ketidakseimbangan infrastruktur, keberkesanan pelaksanaan dasar, dan kesediaan tenaga pengajar masih perlu diperbaiki. Oleh itu, kerjasama semua pihak kerajaan, pendidik, ibu bapa dan masyarakat amat penting bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan dan berdaya saing. Dengan usaha penambahbaikan yang berterusan, diharapkan pendidikan di Malaysia dapat terus menjadi pemacu pembangunan negara serta melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.